Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikan olehnya kepada kita, dengan kemudahan yang ada dalam keadaan kita masih lagi perlu menurut perintah daripada pihak-pihak berwajib, daripada kerajaan, iaitu dengan menjaga jarak pergaulan kita, jarak kita bertemu dengan orang. Kita masih lagi dalam mood perintah kawalan. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, kebiasaannya kita sebagai seorang umat Islam di mana-mana merata di dunia, kehadiran bulan Ramadan ini ditunggu-tunggu oleh ramai orang umat Islam khasnya, kerana di sana kita dapat bersolat tarawih berjamaah, di mana suasana untuk berlumba-lumba buat kebaikan itu nampak jelas ketara. Tapi kali ini kita terpaksa menghadkan kita punya aktiviti kita dalam bulan Ramadan. Banyak perkara perlu diambil kira sebelum kita nak melakukan sesuatu benda dalam situasi yang COVID-19 ini masih lagi menyerang satu dunia. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung kuliah pendek kita, yang mana pada kuliah yang lepas, pada minggu lepas, kita telah ceritakan tentang bagaimana ayat Al-Quran menceritakan kepada kita, ataupun kita ceritakan tentang mengenai ayat Al-Quran yang menjadi dalil atau bukti kepada kewajipan kita berpuasa. Yang mana ayat Al-Quran tersebut iaitu dari surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu, diwajibkan ke atas kamu itu puasa, seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum kamu. Yang mana puasa itu menjurus kepada objektif ialah la'allakum tattaqun, iaitu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu bertakwa, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat kepada tafsir Al-Munir, di dalamnya ada beberapa maklumat yang mana saya petik pada kuliah yang lepas. Di sana saya sengaja mentionkan kebetulan sekarang berlaku situasi kuarantin, yang mana dalam tafsir Al-Munir disebut, yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, disebut dalam tu berkaitan puasa, yang mana wa thabata anna Musa alaihi wassalatu wassalam sama 40 yawman, iaitu Nabi Musa AS berpuasa selama 40 hari, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan tengok di manakah ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Musa AS berpuasa 40 hari. Kebetulan kita pun cerita tentang kuarantin pada kuliah yang lepas ataupun pada video yang lepas, yang mana kuarantin ini diambil daripada, sebagai refresh balik, sebagai ingat balik, diambil daripada apa yang telah dilakukan, diciptakan oleh ulama ataupun tokoh perubatan Islam yang lama yang dikenali sebagai Ibn Sina, dalam usaha untuk mengawal penyakit yang berjangkit ini supaya tidak berjangkit kepada orang lain. Maka Ibn Sina pun menamakan kaedah ini sebagai Al-Arba'iniyah ataupun The 40, yang mana kita terangkan pada kuliah yang lepas. Arba'ah itu adalah 4 dalam bahasa Arab.
Apabila menjadi 40, dia akan jadi arba'un ataupun arba'in. Jadi di sini kaedah yang telah diciptakan oleh Ibn Sina sebagai kaedah untuk mengelakkan jangkitan daripada manusia kepada manusia, maka digunakan kaedah al-arba'iniyah. Jadi kaedah ini telah didengari oleh berdasarkan sejarah, iaitu pedagang daripada Venice, Itali, bila melihat kaedah ini al-arba'iniyah ataupun al-arba'iniyah ini dapati, maka mereka tukarkan kepada bahasa Itali, yang mana kalau tengok dalam kamus yang mana kita semua boleh akses, kamus yang berbentuk iaitu elektronik ataupun dalam website, disebut al-arba'iniyah ataupun 40 itu dalam bahasa Itali iaitu quaranta ataupun quarantina. Jadi bila tengok balik perkataan yang kita gunakan quarantine itu diambil daripada perkataan ataupun bahasa Itali yang asalnya diambil daripada terjemahan daripada bahasa Arab. Al-arba'iniyah, kaedah untuk mengelak jangkitan manusia daripada ke manusia yang lain oleh Ibn Sina, yang bermaksud 40. Dan bila tengok 40 ini dan juga daripada apa yang disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili pada surah Al-Baqarah ayat 183 tentang Nabi Musa AS berpuasa selama 40 hari. Ibn Sina pun meletakkan kaedah sebagai untuk mengasingkan diri, disebut sebagai al-arba'iniyah juga 40 hari, yang mana diubah pula kepada bahasa Itali quaranta ataupun quarantina, diguna pakai pula semua bahasa sebagai quarantine. Jadi apabila kita tengok kepada tempoh 40 hari ini terdapat di dalam Al-Quran, terdapat juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, apakah rahsia di sebalik 40 hari itu. Tapi kita lihat kepada aspek yang pertama ataupun pada cerita yang pertama, iaitu tentang Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa selama 40 hari, yang mana di dalam ayat tersebut tempoh 40 hari ini bukan sekadar 40 hari sahaja ataupun angka 40, malah ia mempunyai hikmah yang banyak untuk kesejahteraan jasmani. Malah ramai para ulama menyatakan mikat ini ataupun masa ini adalah masa yang paling baik untuk mengislahkan, memperbaiki diri kita, dalaman kita. Jadi kita tengok kembali kepada ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tahu semua Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Dalam bulan Ramadan diturunnya Al-Quran. Jadi ramailah orang berlumba-lumba membaca Al-Quran, di mana pahala Quran itu satu hurufnya dapat pahala yang cukup berganda-ganda, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Jadi di manakah ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu menunjukkan Nabi Musa AS berpuasa selama 40 hari. Jadi ayat tersebut ialah pada surah Al-A'raf ayat 7. Nak relatekan, nak huraikan cerita yang terdapat dalam tafsir Al-Munir tentang ayat surah Al-Baqarah 183, yang mana ayat Quran tersebut diceritakan, difardukan ke atas kita puasa seperti orang-orang terdahulu, umat terdahulu sebelum kamu, antaranya dinyatakan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam ayat tersebut. Dalam kitab beliau menyatakan Nabi Musa AS berpuasa selama 40 hari. Jadi kalau tengok kepada surah Al-A'raf ayat 142, di situ dijelaskan dengan terang, diceritakan bagaimana Nabi Musa AS mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berpuasa selama 40 hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ini ayatnya. Kenapa kita baca bagi habis? Wa qala Musa li akhihi Harun. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlafni fi qaumi waslih li wa la tattabi' sabilal mufsidin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud apa? Dan kami telah janjikan kepada Nabi Musa AS dengan memberi kitab Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam.
Kemudian kami sempurnakan jumlah itu daripada 30 dengan tambah lagi 10 selama 40 hari. Mana 30? Di sini dalam Quran sebut wa wa'adna Musa salasina laylah 30 wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqati rabbih. Kemudian di mana 10 lagi disebut dalam tu perkataan wa atmamnaha bi 'ashrin, dan kami sempurnakannya itu dengan bi 'ashrin 10. Mana Allah Subhanahu wa taala sebut, maka di sini fatamma miqatu rabbi 40 lailah, maka sempurnalah miqat ataupun tempoh Tuhannya itu untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Dalam konteks ayat ini juga Nabi Musa AS diberikan kitab Taurat iaitu selama 40 hari. Jadi sebut sini 40 hari untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT, berpuasa. Dalam tu ada juga puasa. Jadi mendekatkan dengan Allah SWT juga berpuasa. La'allakum tattaqun. Nabi Musa AS nak menerima Taurat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga dengan tempoh 40 hari, yang mana dalam tempoh 40 hari itu kita melihat kepada ini, sebab melihat kepada ayat Al-Quran ini, antara hikmah yang boleh diambil adalah tempoh miqatu rabbi, tempoh rabbani dipanggil. Miqat itu maksudnya tempoh. Jadi dengan 40 hari di sini Nabi Musa puasa 40 hari untuk mengislahkan, untuk mendapatkan kitab Taurat, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah miqat 40 hari ini, miqat rabbani itu daripada diri kita juga untuk mengislahkan diri kita. Malah dalam konteks daripada apa yang diberitahu oleh Ibn Sina ataupun Ibn Sina dalam bahasa Inggerisnya, untuk mengelak daripada penyakit yang berjangkit diperlukan selama 40 hari. Banyak cerita tentang 40 hari ini ke arah positif. Jadi kalau tengok kepada ini, maksud yang seterusnya, dan berkatalah waqala Musa li akhihi Harun akhlafni fi qaumi, maka dah Nabi Musa AS berkata kepada saudaranya Harun, yang mana akhlifni fi qaumi, maka kau gantikanlah aku pada kaumku, kerana aku nak pergi bertemu, beruzlah, beribadat kepada Tuhanku. Maka ambillah, take care lah, jagalah kaumku ini, waslah, dan elokkanlah, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan orang yang rosak. Yang mana kalau tengok kepada tafsir ini, diceritakan 40 hari Nabi Musa nak berulah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pula kitab Taurat. Ditulis dalam kitab tafsir Al-Munir, tafsir Wabah yang disusun oleh Dr. Wabah Az-Zuhaili, yang mana maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji dengan Nabi Musa AS untuk bercakap dengannya sampai 30 hari fi tamam salasina lailah wa amarahu bisaumiha, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh Nabi Musa AS berpuasa. Dah habis 40 hari, kemudian sampai 40 hari berpuasa, ada dua level sebenarnya, sampai 30 hari berpuasa. Kemudian Nabi Musa AS mulutnya dah bau yang tak berapa nak sedap. Kemudian dalam ini ditulis, maka maka Nabi Musa pun ambil kayu dan bersiwak, membersihkan diri dengan kayu siwak. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Musa supaya menyambung puasanya ditambah lagi 10 hari, maka jadilah 40 hari. Maka bila sampai 40 hari itu, maka barulah diturunkan apa dijanjikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bercakap dengan Nabi Musa alaihissalam 40 hari. Kemudian sambung lagi pada ayat seterusnya, Al-A'raf 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma jaa Musa limiqatina, dan ketika mana telah sampai Musa pada tempoh iaitu miqat kami, iaitu 40 hari, wa kallamahu rabbuhu Tuhan, maka dia berkatalah, Nabi Musa AS berkata kepada Tuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab wa'adallahu ta'ala Musa mukalamatahu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji kepada Nabi Musa untuk bercakap dengannya. Jadi Nabi Musa pun request kepada Allah Subhanahu Wa Taala, qala rabbi arini, wahai Tuhanku, tundukkanlah ku dirimu, anzur ilaik, aku ingin melihat kepadamu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membalas,
qala lan tarani, kamu tak akan dapat melihat tak akan sekali-kali dapat melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi unzur ilal jabal, tetapi lihatlah ke arah bukit kawasan pergunungan. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, sekiranya bukit itu kekal pada tempatnya, kamu akan melihatku. Yang mana kita tahu kawasan itu sekarang ialah kawasan Tur Sina. Nak pergi sampai ke sana mengambil masa yang cukup panjang berjalan kaki. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, dan ketika mana jelas Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan dirinya ke arah bukit tersebut, yang mana diarahkan Allah Subhanahu wa taala, ja'alahu dakka, bukit itu hancur, berkecai, tak dapat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra Musa sa'iqa, kemudian menjadikan Nabi Musa alaihissalam ketika itu pengsan, tak sedar, sebab tak boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa, dan ketika mana Nabi Musa alaihissalam telah sedar, Nabi Musa pun berkata, qala subhanaka tubtu ilaika wa anna awwalul mu'minin. Maka Nabi Musa pun berkata, maha suci engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, aku telah bertaubat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, dan aku merupakan orang mukmin yang pertama. Dimaksud orang mukmin yang pertama ini daripada riwayat Ibn Abbas, akulah orang yang pertama daripada golongan orang yang beriman tidak akan melihat engkau sehingga hari kiamat. Jadi dicerita dekat sini nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, kena relate kepada cerita 40 tadi. Nabi Musa alaihissalam diarahkan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berjanji juga nak bercakap dengan Nabi Musa, tapi ayat Al-A'raf 143 menceritakan Nabi Musa tak dapat lihat, walaupun Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa lihat kepada bukit. Jadi Nabi Musa tak dapat lihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam pengsan daripada ayat ini sebut wa kharra Musa sa'iqa. Cuma nak cerita di sini ada 40. Ibnu Sina meletakkan 40 sebagai tempoh untuk keluar itu. Di sini pula kita tempoh Rabbani untuk mengislahkan diri. Kalau konteks Nabi Musa alaihissalam untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala juga 40 hari. Jadi apa yang telah berlaku kepada rahsia kepada 40 hari ke arah positif kebanyakan. Jadi kita sekarang dah melebihi 40 hari dalam tempoh PKP. Jadi sambung lagi, qala ya Musa, Allah pun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, sesungguhnya aku telah menyucikan engkau, maksudnya memuliakan engkau ke atas manusia dengan risalahku dan juga kata-kataku. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin, nah ambillah apa yang aku akan telah berikan kepada engkau dan jadilah daripada orang-orang yang sabar. 144. Kemudian pada 145, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izah wa tafsilan li kulli syai', dan kami telah tuliskan baginya fil alwah, pada kitab Taurat tersebut, pada atas pula. Alwah itu maksud dia kayu atau benda yang ditulis di atasnya, dalam yang ada peringatan dan ada pendetilan keterangan bagi setiap sesuatu untuk melayari kehidupan ini. Fakhudhha biquwwah, maka kamu ambillah kitab Taurat ini dengan ada kekuatan, dengan keazaman untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin, maka kamu suruhlah kaum kamu ikut apa yang telah diberikan kepada engkau daripada kitab Taurat, ajaran yang terdapat dalam ini. Ya'khudhu bi ahsaniha, maka ambillah kamu daripada kitab Taurat ini perkara-perkara yang baik, dalamnya ada cerita-cerita dan sebagainya tentang kesabaran, aspek-aspek yang baik. Sa'urikum daral fasiqin, maka akan tunjukkan kepada kamu tentang tempat-tempat yang disediakan kepada orang-orang yang fasik. Itulah antara cerita yang berkaitan dengan angka 40 daripada cerita Nabi Musa AS. Maknanya ayat ini adalah hikmah Rabbaniyah untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Miqat Rabbani, satu tempoh untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada 40. Dan cerita 40 ini sebenarnya ada lagi, insya-Allah kita akan sambungkan pada kuliah yang akan datang. Masa cukuplah setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.